Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk kali ini kita akan melihat kepada aras hormon dan perkembangan atau perubahan yang berlaku di dalam ovari dan endometrium. Jadi ada 4 hormon yang terlibat dalam kita haid. Jadi hormon yang pertama adalah hormon FSH dan yang kedua adalah hormon LH. Dua hormon ini dirembeskan oleh kelenjar pituitari. Yang ketiga adalah hormon estrogen dan yang keempat adalah hormon progesteron. Estrogen dan progesteron dikeluarkan dari ovari. Okey, mari kita lihat apakah kesan-kesan hormon ini. Okey, pada hari jika melihat kepada timeline ni, ini adalah X ni, paksi X ni adalah menunjukkan hari. Jadi dia ada 3 kat sini. Jadi ini mungkin hari pertama hingga hari kelima. Okey, boleh tengok sini ya. Hari pertama dia boleh bahagi pada 5, 10, hampir ke-15. Jadi ni hari pertama hingga hari kelima. Ni hari kelima, hari ke-13, kemudian hari ke-14, 15 hingga 24, 24 hingga 28. Okey. Jadi yang pertama hormon yang mula-mula yang akan dirembeskan keluar adalah hormon FSH. Okey, so hormon FSH akan tinggi masa peringkat yang pertama, tapi LH rendah saja. LH sangat rendah. Estrogen pun tak tinggi sangat, progesteron apatah lagi. Jadi bila hormon FSH tinggi, hormon FSH lah yang telah merangsang perkembangan folikel. Okey, jadi hormon FSH yang mula-mula dirembeskan oleh kelenjar pituitari untuk merangsang perkembangan folikel. Okey. Okey, pada masa yang sama berlakunya haid. Kat sini hari pertama hingga hari kelima berlakunya haid, tapi folikel sedang berkembang. Okey, bila folikel ini berkembang daripada folikel primer ke sekunder, folikel primer ke sekunder, folikel yang sedang berkembang ini akan merembeskan hormon estrogen. Okey, ni hormon estrogen. Jadi awak akan lihat selepas hari kelima, hari kelima aras estrogen mula sudah tinggi. Kenapa aras estrogen tinggi? Kerana folikel semakin lama semakin matang. Okey, itu yang kedua. Apabila aras estrogen tinggi, maka aras estrogen yang tinggi merangsang kelenjar pituitari merembeskan hormon LH. Ini yang dipanggil sebagai suap balik positif. Okey, suap balik positif. Suap balik positif ni adalah aras estrogen yang tinggi merangsang LH juga turut tinggi. Okey, kita biasa dengar tentang suap balik negatif. Kalau ingat bab 3 di mana apabila kandungan glukosanya tinggi, maka hormon adanya proses homeostasis, berlakunya suap balik negatif di mana berlakunya proses untuk menurunkan aras glukosa balik kepada asal. Okey, tapi kalau suap balik negatif positif ni, peningkatan aras estrogen menyebabkan aras LH akan naik. Itu adalah suap balik positif. Jadi apabila LH tinggi, apabila LH yang tinggi,
LH yang tinggi inilah merangsang berlakunya proses ovulasi. Okey. Jadi ovulasi dirangsang oleh hormon LH. Jadi boleh nampak LH ni tinggi sebelum pada hari ke-14. Kerana bila LH tinggi barulah boleh berlakunya proses pengovulan. Dan LH juga memainkan peranan untuk pembentukan corpus luteum. Okey, jadi dua lah. Jadi hormon yang pertama tadi FSH, yang kedua adalah estrogen, kerana estrogen dirembeskan oleh folikel yang sedang berkembang. Jadi estrogen yang tinggi, yang pertama estrogen membantu pemulihan dan penebalan dinding endometrium. Dan aras estrogen yang tinggi menyebabkan hormon LH mula dikeluarkan atau dirembeskan oleh kelenjar pituitari. Kelenjar pituitari ini berada di otak. Apabila LH sudah dirembeskan, LH akan merangsang proses pengovulan berlaku, dan di mana usid sekunder dibebaskan ke tiub falopio, dan pada masa yang sama merangsang pembentukan corpus luteum. Okey, bila corpus luteum terhasil, maka corpus luteum akan merembeskan hormon progesteron. Okey, jadi progesteron akan meningkat dengan mendadak selepas ovulasi. Awak tengok ni dia meningkat dengan, dan masa ni estrogen sedikitlah sebab corpus luteum mengeluarkan banyak progesteron, sedikit estrogen. Tapi kalau awak tengok dekat sini, aras FSH dan LH ni sangat rendah. Kenapa? Kerana aras progesteron yang tinggi telah merencatkan perembesan FSH dan LH. Okey, jadi proses di mana progesteron yang tinggi merencatkan rembesan LH dan FSH dinamakan mekanisme suap balik negatif, di mana aras sesuatu hormon yang tinggi menyebabkan aras hormon yang lain direncatkan. Tapi kalau suap balik positif, aras sesuatu hormon yang tinggi merangsang rembesan satu lagi hormon lain. Jadi awak kena ingatlah hormon pertama yang akan dirembeskan adalah FSH, di mana FSH merangsang perkembangan folikel. Kemudian apabila folikel berkembang, folikel akan merembeskan hormon estrogen. Okey, jadi kita boleh tengok estrogen ini pula yang akan naik tinggi. Okey, jadi estrogen merangsang pembaikan dan penebalan dinding endometrium, dan estrogen yang tinggi menyebabkan hormon LH dirembeskan oleh kelenjar pituitari. Jadi selepas estrogen tinggi baru LH tinggi, dan LH yang tinggi inilah merangsang pengovulan berlaku, di mana usid sekunder dibebaskan, dan juga merangsang pembentukan corpus luteum. Okey, corpus luteum ni berfungsi menghasilkan hormon progesteron. Jadi hormon yang keempat yang dirembeskan adalah progesteron. Jadi kalau tengok progesteron sebelum pengovulan sangat rendah, selepas pengovulan naik tinggi. Tapi kalau estrogen masa hari dia akan mula start tinggi pada hari lepas hari kelima. Dia mula tinggi dan sangat tinggi sebelum pengovulan. Tapi kalau LH sejurus betul-betul sebelum pengovulan tu dia sangat tinggi, tapi lepas pengovulan FSH dan LH sangat rendah, kerana aras progesteron yang tinggi merencatkan rembesan hormon FSH dan LH. Jadi itulah di mana aras sesuatu hormon boleh mempengaruhi
aras hormon lain dan setiap hormon ini memainkan peranan untuk mempengaruhi perubahan di dalam ovari dan perubahan pada endometrium. Okey, kita tengok apabila menghampiri akhir kita haid, didapati aras progesteron mula merosot. Okey, kenapa aras progesteron mula merosot? Ini kerana korpus luteum sudah mula merosot. Korpus luteum merosot kerana tidak ada persenyawaan berlaku. Jadi bila tiada persenyawaan, korpus luteum mula merosot, maka aras progesteron mula berkurang. Bila aras progesteron berkurang, maka dinding endometrium akan luluh semula. Jadi habis hari ke-28, luluh balik, mulalah haid semula. Dan fungsi progesteron saya tak terang tadi untuk menebalkan dan mengekalkan dinding endometrium. Jadi bila tak ada progesteron, maka dinding endometrium tidak boleh dikekalkan dan berlaku proses peluluhan. Tapi andai kata proses persenyawaan berlaku, maka korpus luteum akan kekal jadi bentuk macam ni. Jadi selama 3 bulan pertama, maksudnya orang tu dikatakan sudah mengandung lah. So bila ada progesteron yang banyak, so aras progesteron kita expect akan jadi ginilah, tinggi. Okey, bila banyak progesteron maka dinding ini akan terus tebal. Sebab apa kena tebal? Dah dekat dinding tu dah ada embryo yang menempel. Jadi tak boleh luluh. Kalau luluh maka berlaku keguguran. Jadi untuk 3 bulan pertama, korpus luteum akan merembeskan progesteron supaya dinding ni kekal dan tebal. Selepas 3 bulan, progesteron akan dirembeskan oleh plasenta.